الفاتحة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلد في الدين ثم إلى أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا حديثا وقديما ثم إلى أرواح أهل المعلى والشبيكة والبكيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama kita istighfar tuan-tuan. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Innallaha, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu kana tawwaba, adalah yang maha penerima taubat. Maklum kita ni memang terdedah kepada salah dan silap, sengaja atau tak sengaja, perasan ataupun tak perasan. Itulah kita hambanya yang lemah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nussina. Ya Allah, ajarlah kami semua perkara yang kami jahil, yang kami tidak tahu ya Allah, dan peringatkan kami ya Allah perkara yang telah dilupakan akan kami ya Allah, serta kurnia dan rezekikan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya ya Allah dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan kami, dan dalam setiap perbuatan kami tidak lain hanya semata-mata mengharapkan redha Engkau jua ya Allah dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan kasih sayangnya yang begitu luas. Kita melihat ya seperti biasa tentang ibadah solat, ya sembahyang kita. Kerana kita semua sedia maklum ya tentang bahawasanya solat ini adalah merupakan suatu kewajipan, kefarduan kita sebagai orang Muslim ya dalam melaksanakan salah satu daripada rukun agama yang lima. Tinggal lagi sejauh mana ya kita punya kualiti solat ibadah kita, sembahyang kita, itu yang kita harus kita semak kembali agar sembahyang kita tidak terus menerus dalam keadaan ya takutnya kita lalai, kita tidak sebagaimana yang Allah sebut wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan, tunaikan salat ya. Allah tak sebut wasalli, tapi Allah kata wa aqim, dirikan, mana kena tunaikan hak solat itu zahir dan batinnya, bukan semata-mata zahir saja. Wa aqim mana dirikan solat itu syariatnya, tarikatnya dan hakikatnya sekali. Baru kita akan sampai li zikri, untuk benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah solat fardu 5 waktu ni tak diwajibkan, misalan yo rukun Islam ni ompek yo, semayang tak ada misalan ni, agak-agak bila kita nak ingat pada Allah Ta'ala ada, bila agak lidah kita ni yuk kita nak ingat, nak sebut Allah. Yang dalam semayang tu pun hati kita masih belum betul-betul ingat kepada Allah. Bayangkanlah ya. Padahal kita dalam semayang dalam keadaan pakaian kita bersih, tempat semayang kita bersih, tubuh kita bersih pun hati itu belum betul-betul dapat memandang tepat kata guru saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerehatan yang sebenar bagi seorang mukmin ya. Sebagaimana suatu ketika baginda mengisyaratkan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal aqimis salah, wahai Bilal copeklah, segeralah ya dilantunkan iqamat. Sebab apa? Arihna ya, arihna bis salah, kami ya ma'a syirus sahabah, terutamanya apatah lagi baginda, kami rasa tenang ya, rasa damai, tenteram bila kami dapat masuk dalam solat. Tapi solat tadilah solat yang meliputi zahir dan batin, solat yang meliputi syariat, tarikat dan hakikat. Barulah sembahyang itu mampu untuk membuatkan hati kita jadi tenang. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sembahyang gaduh, tahu gaduh, nak copek ya, ke mana kita nak pergi kita tak tahu. Ini kita bercakap dengan siapa? Kita berdepan dengan siapa? Sebab tu kita kena menjaga adab-adab yang zahir dan adab yang batin. Pagi tadi saya menadah kitab hikam ni dengan abang ipar saya, Tuan Guru Abang Hikam. Apa tujuan zikir tuan-tuan? Ya, tadi saya sebut Al-Quran kata wa aqimis salata li dzikri. Baik, zikir tu apa yang kita nak daripada zikir? Pertama ialah hudurul qalb, hadir hati. Ya, zikir-zikir ya, hati tadi tu menghayati apa yang dizikirkan sampailah Allah Ta'ala izinkan syuhud. Ya.
terasa waktu dalam hati kita dapat memandang Tuhan bukakan dengan izin dia lah, Tuhan beri rasa, terpulanglah atas Allah Ta'ala nak buka untuk apa kepada kita yang berzikir. Kadang-kadang dirasakan, dia beri rasa kita nampak sifat jamal, keindahan dia, tenggelam kita dalam memandang nikmat tu Allah pada kita. Banyaknya kadang-kadang Allah bukakan sifat jalalnya, kebesaran dia, takut mari rasa gerun tengah berzikir, membayangkan Allah banyaknya dosa aku ni wahai Tuhan, dan azab Allah yang amat dahsyat, tak mampu aku nak tanggung ya Allah. Tu yang kadang-kadang tengah berzikir menangis, ya, Allah Ta'ala beri nampak yang tu, berasa macam tu. Dan yang ketiga, hakikat kita zikir nak apa tu? Al-uns, iaitulah hati yang benar-benar berjinak dengan Allah. Jadi tuan-tuan kata guru saya, kalau kita berzikir tak dapat tiga ni, mana zikir kita tu zikir hanya lisan je lah, ya, dia panggil zikir pada lidah, tapi kita kosong daripada makna hakikat zikir. Apa dia? Al-hudur, al-syuhud dan al-uns, ya, hadir hati kita, ya, hati kita betul-betul ingat kepada Allah, ya, lupa dah yang lain, tak ada dah yang ingat melainkan Allah, ya, sampailah kita syuhud, pandang dengan mata hati. Akhir sekali al-uns, dalam zikir tu kita ada rasa seronok, berjinak. Kata guru saya, kita sodap benda lain dah dapat dah kan, sodap makan dapat, ya, sodap tidur dapat, sodap naik kenderaan dapat, segala-gala sodap berbini, berkawan semua dapat, tapi sodap dengan Allah dapat. Kata guru saya, sodap kita dengan Allah dah dapat. Bila nak dapat tu kan? Itu bahasa kampung lah kan. Kalau bahasa al-uns ni mana berjinak dengan Allah. Sodap dengan benda lain kita dah dapat. Sodap berzikir dapat tak? Sodap semayang dapat tak? Rasa lazat tak? Sodap tak kita semayang? Ya, Allah Akbar. Inilah dipanggil, ya, syurga dunia tuan-tuan, ya, jannatul ajilah. Dia ada dua syurga. Ada syurga al-ajilah yang, ya, Allah sediakan cadang untuk kita di hari akhirat besok insya-Allah. Satu lagi kata al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Syurga apa? Syurga makrifat Allah, ya, rasa sedap, tenang hati, dapat betul hati tu betul-betul ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara jalannya untuk kita betul ingat pada Allah iaitulah melalui latihan ibadat solat sembahyang. Allah Taala sebut betul-betul wa aqimis salata li dzikri. Ya, hudur, hadrah. Daripada hudur kita biasa dengar kan kalau ngaji kitab hikam, hadrat, kita nak menghadap ke hadratillah. Lawannya apa hadrah ataupun hudur? Itulah ghaflah. Ya, lawannya itulah lalai. Wala takum ma'al ghafilin, dan jangan kamu bersama dengan golongan orang yang hatinya lalai. Ya, dengan kita akan jadilah, berkawanlah, bersahabatlah dengan mereka orang yang hatinya hidup dengan zikrullah, ingat pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innamas salata tamakkunun wa tawadhu', kata Rasulullah. Hanya sesungguhnya salat yang dipandang oleh Allah, sembahyang yang diterima oleh Allah, ya, itulah tamakkun, salat yang tamakkun, yang tetap anggotanya, wa tawadhu'un, dan merendah diri. Sebagaimana disebut dalam hadis kursi kan, innama yataqabbalullah, hanya sesungguhnya Allah menerima sembahyang salatu man tawadhu'a li 'azamati. Ya, orang yang salat dalam keadaan dia tawadhu', membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu setengah kan, salafun salih, baru sembahyang ni baru ambil wuduk, baru ambil air sembahyang, ambil wuduk, muka dah pucat dah. Bila ditanya kenapa tuan, ya, pucat nampak muka ni, sebab dia hati tu dah gemetar, aura tu dia dapat rasa, sebab dia nak berhadap dengan yang maha agung, yang tahu segala-galanya. Apa yang Allah tak tahu tentang kita tu, Allah tahu segala-galanya. Itu tuan bos besar panggil kita pun kita dah mengelata lutut dah, itu tak pernah dah kojo bertahun, tiba-tiba bos panggil, sudahlah weh, duduk dak mati tu kan.
hati tu berkocak, apa pula hal ini, tiba-tiba pula bos tak gaji-gaji, bos panggil aku ni. Ya, biasa orang bawah je panggil. Macam itulah tuan-tuan. Ya, orang dulu setengah kan, salah guna. Tengah ambil air semayang tu comel dah, ya Allah ni nak menghadap Allah Taala ni. Kita ini dah atas tika semayang dah. Dalam semayang dah pun tak ada rasa lagi perasaan takut pada Allah. Pun tak ada rasa lagi nak ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya. Dan setengah daripada perkara yang boleh membantu kita, ya, yang boleh menolong kita untuk sampai dapat fokus, ya, dapat tumpuan tu bahasa kampung, bahasa mudah, ya. Kalau bahasa Arabnya khusyuk lah. Khusyuk tetap hati. Kalau khudu' tetap anggota. Dia ada beza sikit, ya. Khudu' mana tetap anggota gitu. Lain kan kalau orang sembahyang tu ditonang, ni ada kan usik sana, usik sini. Dia Nabi tengok seorang laki-laki tengah sembahyang duk main janggut dia. Orang lain ada janggut kan, duk bolo janggut ni. Nabi kata apa? Lau khasha'a qalbu ya rajul, kalaulah khusyuk hati laki-laki tu, la khasha'at jawarihuhu. Kalau betul lah hati dia khusyuk dan sembahyang, hati betul beradab Tuhan dan sembahyang, kata Rasulullah, la khasha'at jawarihuhu, nescaya akan khusyuklah seluruh anggota dia. Ya, kalau hati kita betul tenang, hati kita betul adab Allah, kita apa perlu kita nak usik sana, nak colek sini, tak ada dah. Khusyuk kita akan berikan, ya, sepenuh perhatian kita kepada Allah Ta'ala dengan apa yang kita baca dan kita hayati apa yang baca dalam sembahyang. Bondo ni kena latih tuan-tuan. Dia tak dapat tiba-tiba, tak boleh, kena berlatih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahu subulana. Man jadda wajah. Siapa dia usaha pasti dia dapat. Ayat Quran lagi, hadis lagi. Ya, Quran siapa dah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang dulu saya tak ingat siapa nama ulama, 20 tahun, kabattu 20 sanatan, aku 20 tahun berqiyamul lail tapi tak dapat kemanisan. Bayang orang dulu, tiap-tiap malam tak miss qiyamul lail. Kita tiap-tiap malam miss qiyamul lail. Orang dulu tak miss tuan-tuan. Kabattu 20 sanatan, aku telah bersusah payah hampir 20 tahun tak dapat lagi rasa kemanisan dalam ibadatku. Ya Allah, susahnya hati tu nak betul-betul ingat pada Allah. Akan tetapi ni dah, walladzina jahadu, dia tak pernah putus asa. Macam kita zikir lah, la tatruki dzikra, kita hikam Ibn Athaillah kan, la tatruki dzikra li adami huduri qalb, jangan sekali-kali tinggalkan zikir walaupun hati tu tak masih belum dapat hadir sepenuhnya, jangan tinggal. Syaitan dia suka, tak payahlah kau nak berzikir, kau zikir pun kan bukannya khusyuk pun. Tengok syaitan memang ceneke, dia ramah kita di malas berzikir. Orang yang malas berzikir, orang yang sikit-sikit, orang munafik tuan-tuan. La yazkuruna Allah illa qalila, itu orang munafik. Ya, orang yang zikir, malas berzikir, orang munafik. Jadi kita kena, tak naklah jadi orang munafik. Sebab dalam ayat lain Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kan lain, wahai orang-orang yang beriman, sabut, ingatlah akan Allah sebanyak-banyak yang mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tinggal, ya, latih sampailah Allah Ta'ala tengok bersungguhnya kita nak ingat pada dia. Allah ni maha pengasih dan Allah maha penyayang. Kesedapan yang tak mungkin mampu kita nak ungkapkan dengan kata-kata. Sendiri rasalah, man zaqa zaqa wa man lam yazuq lam yadri. Siapa dia rasa, dia rasalah kan? Siapa dia tak rasa, dia tak tahu. Ni musim durian tuan kan. Saya sabut dia semua senyum, dia melambak atau berjalan musim dia.
Orang bercerita sedap durian, dia sendiri sulih pun tak pernah makan misal. Tak aci tuan-tuan. Ilmu yakin tu ada dah, memang yakin, memang confirm tu durian dah, tak tukar dah. Takkan rambutan pula, rambutan kocik je kan, rambutan kocik je berambut, ini berduri, confirm dah berduri macam tu besar durian dah, tak ilmu yakin dah. Tapi tak sampai hakul yakin, dia tak jamah, sulih pun tak pernah rasa. Orang menulis tentang betapa tentang durian, doket 100 muka surat, tulisan dia sendiri tak pernah jumpa durian. Dia tengok dalam internet, dia ambil maklumat semua dalam internet kan senang kan, semua dalam internet. Dunia di hujung jari, dia sendiri tak pernah jumpa durian. Lepas tu dia karang buku tentang khasiat durian. Dia sendiri tak pernah jumpa bentuk macam mana, rupa macam mana, jamah apatah lain. Dia tak samun tuan. Macam tu ya orang mengajar tasawuf tuan-tuan ni. Tasawuf dia ada dua, tasawuf muamalah, ada tasawuf mukasyafah. Ya, kata guru saya, walaupun minta maaf, dia bukan saya nak merendah-rendahkan, walaupun dia tulis master ke PhD tasawuf bahagian, kalau dia sendiri tak menjalani perjalanan dia tak sampai. Ibarat macam mana, dia beri tepi pantai, dia bercerita apa yang dalam laut kan, ada barangan dalam hidupan laut, macam-macam keindahan yang didapat dalam dasar laut, dia sendiri tak pernah menyelam, pijak air laut pun tak, duduk tepi pantai tu takut kat air. Cerita dia macam seolah dia tu berpengalaman, seolah-olah dia tak sama tuan. Pagi tadi saya ngaji kitab hikam, kata guru saya, orang yang kalau tidak berjalan-jalan Quran dia tak layak baca kitab hikam tuan. Dia lebih berteori, dia sendiri tak mengalami. Minta maaf, bukan saya nak merandang-randang, tidak. Tu guru saya cakap macam tu. Ya, sebaik-baiknya orang ngajar kitab hikam ni, hikam itulah Ibnu Athaillah, hikam ya, hikam Jawi Tok Pulau Manis dengan Tok Pulau Manis tu. Sebaik-baik orang yang baca kitab hikam ni, biar kalau orang tu orang yang ada perjalanan Quranian. Bau jojak bila bercakap tu, sebab dia sendiri rasa kan. Ni benda-benda azwaq. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, wahai muridku, ya, ada 25 nasihat ya, yang ditulis oleh Imam Ghazali kepada salah seorang muridnya. Dia kata dalam wasiatnya, antara dia sebut, wahai muridku, ada masalah-masalah yang benda masalah tu, perkara tu tak boleh nak diungkapkan dengan perkataan dan dengan tulisan, tak boleh ya. Ada benda dalam agama ni ya, ada benda yes, kita tanya masalah fiqh apa yang boleh kita jawab, yang kita boleh tulis kita tulis, tapi di sana ada perkara-perkara yang tak mampu, tak boleh nak diungkap dengan kata-kata dan ditulis dengan tulisan, kena rasa sendiri. Jalan ya, buat latihan, amal apa yang awak tahu, kamu akan dapatlah rasa, tahulah jawapan macam mana. Allah buat tuan-tuan ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jadi di antara salah satu untuk kita dapat khusyuk, tumpuan dalam solat tadi, ialah kita memahami apa yang kita baca dalam sembahyang. Wa kam min musallin yaqulu bi lisani ma lahu fi qalbi ma laysa fi qalbi. Allah, ramai orang sembahyang, dia lidah duk membaca bacaan sembahyang, tetapi hatinya tak bersama dengan apa yang dia baca. Ini masalah kita tuan-tuan. Kadang-kadang bukan main dia, fasih dia baca dengan tajwid baguslah, tak apalah, tapi hanya sekadar di bibir ya. Kam min musallin, berapa ramai orang yang sembahyang, yang membaca bacaan dalam sembahyang ya, tapi ma laisa fi qalbi, tapi hati dia tak bersama dengan apa yang dia baca. Jadi kena ubahlah ya, kena usahalah sikit ya, untuk kita memahami apa yang kita baca kita dalam sembahyang. Baik, untuk memahami ya makna, untuk menghayati apa yang kita baca dalam sembahyang tu, sudah tentulah pertama-tama sekali, lebih dahulu kita kena faham. Penghayatan tak akan mungkin tanpa ada pemahaman. Kepahaman mesti, apa juga benda ya, bila kita tak faham betul-betul, mana nak datang penghayatan? Tak mungkin datang penghayatan. Nak boleh menghayati kena ada kepahaman.
tahu makna dia dan sebagainya. Tapi itulah tuan-tuan ya, kata pengarang ni, sebenarnya menyebut benda ni mudah. Kau hafal lah, bolehlah buku panduan semayang tu kan, yang laki-laki ada, yang perempuan ada, baca. Start daripada doa iftitah siap dengan makna-makna sekali. Dengan Fatihah pun siap 7 ayat ada makna erti dia sekali. Dengan tasbih ketika dalam rukuk pun subhana rabbiyal azim wa siap dengan erti sekali. Bacalah, bolehlah. Apa pusing sangat. Hari-hari ulang, tengok lama-lama insya-Allah. Bila kata tersabut dia subhana rabbiyal azim, kita dah nampak dah secara keseluruhan apa maksud sebalik yang kita baca tu misalnya. Walaupun kita tak dapat satu persatu, maha suci Allah yang maha agung dan segala misalan, tak mampu kita, tak apalah, paling tidak pun ya, kita sedar bila sebut subhana, kita sedang bertasbih kepada Allah yang maha agung, cukuplah kan. Ini tak terlintih langsung, sabut dia subhana rabbil, tak tahu apa yang dibaca, tak sedar apa yang kita ucapkan dalam solat kita. Buat bondo kita buat hari-hari tuan-tuan ya, setiap hari. Tambah kita orang laki-laki tak ada uzur kan? Kau ada orang laki-laki uzur? Tak ada kan? yang uzur orang perempuan. Orang laki-laki pada adat ni tak ada cuti semayang tu. Street. Ya, tak ada cuti. Yang ambil cuti sendiri tu wallahu alam lah. Kan? Yang ambil cuti sendiri tu wallahu alam. Allahu akbar ya. Sebenarnya bondo ni adalah senang nak cakap ni, mudah kan, tapi nak melaksanakannya pahit sekali ya. Satu. Yang kedua, semasa membaca bacaan dalam sembahyang hendaklah diikuti oleh hati ya, selari dengan apa yang sedang dibaca. Paling kurang pun maksud dan tujuan bacaan tu kita faham, walaupun tak dapat word by word ke, tapi kita faham. Ya, kita faham sekali lalu ke sepintas lalu pun cukup dah. Paling tidak pun jadi daripada kosong langsung. Ya. Yang ketiga, hendaklah membaca seluruh bacaan sembahyang dengan tertib dan cermat. Jangan terlampau cepat sangat ya. Sebab dia tidak akan membantu kita untuk khusyuk, dia tidak akan membantu untuk kita boleh menghayati bacaan yang kita baca dalam sembahyang seandainya dibaca dalam keadaan yang cepat, kadar yang pantas, tidak mungkin. Tambah kita orang awam ni kan, slow lah sikit, latihlah sikit, sabarlah sikit. Apa tu kena latih ya dengan sembahyang sunat. Dalam solat fardu maklum sajalah, tambah-tambah kalau kita berjamaah, kalau kita jadi imam, kita terikat dengan makmum kita di belakang, tak boleh berlama-lamaan. Kalau kita jadi makmum pula, kita terikat dengan imam ya, tak boleh kita nak buat suka-suka kita, tak boleh. Jangan sampai ketinggalan 2 rukun dan sebagainya, takut batas sembahyang kita. Jadi ya tak ya, latih solat kita ketika dalam sembahyang sunat kita, boleh latih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahman, sekali lagi Allah yang Maha Pengasih lagi. Malik, yang memiliki hari akhirat. Iyyaka na'budu, akan dikajulah ya. Kita baca tu ingat satu, masya-Allah, barulah hati kita tak mudah ya ingat benda yang kita sedang mudah kita nak fokus kepada bacaan yang kita baca dalam sembahyang. Yang ke seterusnya ya, hendaklah menghentikan bacaan wakaf menurut tempat-tempat berhenti yang betul. Sebagai contoh, Rasulullah SAW membaca dan berhenti pada tiap-tiap satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, 2 ya, Ar-Rahmanirrahim, 3. Jadi satu ayat masya-Allah ya. Untuk apa tu? Memberi tempoh untuk kita berfikir, membaca sambil berfikir apa yang dibaca. Sehingga setengah riwayat mengatakan sahabat tahu bila Rasulullah membaca ya satu ayat, jadi tahulah di mana awal ayatnya, di mana akhir ayatnya, sebab Rasulullah baca dengan wakaf yang tepat. Jadi para sahabat boleh menangkap bacaan Nabi, Nabi baca di awal ayat, Nabi sudah berada di akhir ayat dan sebagainya. Dan terakhir, hendaklah membaca ya, bacaan dalam sembahyang itu dengan suara yang suara yang elok dan penuh hormat
ya. Sebab kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan sedikit perkongsian kita pada tengah hari yang mulia ini. Mudah-mudahan ya, benda yang sebenarnya hari-hari kita lakukan, kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, terlepas pandang. Macam mana kita nak beri supaya solat kita tu ada berkualiti, ya, supaya solat kita tu ada peningkatan. Tidaklah kita solat sebagaimana kita solat 5 tahun 10 tahun yang lalu, itulah solat yang kita bawa sampai sekarang, tak ada perubahan langsung. Bagi saya itu sangat rugilah, ya, sangat rasanya kurang. Ya, perlu dicari jalan untuk bagaimana supaya solat kita dapat ditingkatkan kualitinya, terutama dari sudut memahamkan bacaan yang kita baca dalam solat, yang secara tak langsung insya-Allah membantu kita boleh khusyuk di dalam sembahyang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkati kami semua di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, ya Allah. Jadikan perhimpunan kami dan perpisahan kami selepas ini, ya Allah, perhimpunan pertemuan yang Engkau redai dan Engkau rahmati, ya Allah. Ya Allah, tidaklah kami akan bersurai setelah solat Jumaat nanti, ya Allah, kecuali, ya Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Maafkanlah kesilapan dan kesalahan kami, ya Allah, ya Rahman, dan terimalah segala istighfar dan taubat kami, ya Allah, dan terimalah segala amal ibadah kami sepanjang hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, peliharalah saki baki umur yang masih ada kepada kami ini, ya Allah. Berilah peluang kepada kami untuk kami memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang masih lagi banyak yang ada pada diri kami semua, ya Allah. Manusia hanya melihat luaran kami, hanya memandang zahir kami semata-mata, sedangkan hakikat yang sebenar-benarnya, ya Allah, kami masih jauh daripada Engkau, ya Allah. Hati kami masih lalai, ya Allah. Ingatlah sebentar, ingatlah seketika, ya Allah, namun lupanya berpanjangan dan berlamaan, ya Allah. Itulah kami, ya Allah, hamba-Mu yang banyak dosa, ya Allah, hamba-Mu yang lalai ini, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jangan biarkan kami, ya Allah. Kepada siapa lagi kami nak meminta pertolongan kalau tidak kepada Engkau, ya Allah. Bimbing dan pimpinlah kami semua, ya Allah, ke arah jalan yang Engkau redai, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.